Kita dah ada 30 orang. Lepas kita buat pengurusan kelas dulu. Okay. Sementara tunggu yang lain. Jadi, sebelum cikgu start kelas kita, cikgu tanya semua sihat? Sihat cikgu. Okay, Alhamdulillah. Ada yang stres? Ada. Stres kenapa tu? Tapi tak apa. Semua stres tak boleh keluar rumah, banyak kerja, kelas. Sabar je lah. Semua dah makan. Kalau yang belum makan tu bolehlah grab snack-snack, biskut-biskut. Tak apa. Jangan nasi lemak dah lah. Tengah makan. Okey, boleh. Tunggu yang lain lambat lagi. Jadi kita start je kelas kita hari ni. Sebelum tu cikgu nak kamu tengok video ni sebelum kita masuk topik, subtopik baru. Okay? Okay, kalau berdasarkan video tu, kalau tengok, tu kedai apa? Pasar Raya ke kedai runcit? Okay, betul, kedai runcit. Jadi kalau kedai runcit, agak-agak dia guna sistem inventory apa dalam video tu? Ada dua sistem inventory, berkala dengan berterusan. Agak-agak dia guna sistem inventory apa? Okay, Ustaz Atira cakap berkala. Okay, betul, berkala. Jadi kalau dia guna sistem inventory berkala, setiap akhir ataupun setiap tempoh perakaunan dia buat apa? Kedai runcit tu. Dia akan buat apa? Dia akan buat pengiraan stok setiap akhir tempoh perakaunan. Setiap akhir bulan lah contohnya. Okay, dia akan buat pengiraan stok ataupun pengiraan inventory. Jadi, untuk kelas hari ni, siapa boleh tak? Siapa agak-agak kita akan belajar apa? Agak-agaknya lah kita akan belajar apa? Kita akan belajar untuk penyediaan kad inventory yang berkaitan dengan inventory lah. Okey. Jadi, topik kita ialah 6.2 iaitu hubungan antara timbangan duga, inventory akhir dan penyata kewangan. Still 6.2. Tapi kita fokuskan kepada objektif pembelajaran yang pertama, menyediakan kad inventory. Yang kedua, pelajar dapat mengira inventory akhir. Dan yang ketiga, pelajar dapat menyatakan nilai inventory akhir. Dan yang keempat, dapat merekod inventory akhir ke dalam jurnal am dan ledger. Okey, jadi kita tengok apa itu kad inventory. Agak-agak kad inventory ni apa? Rasa-rasa kad inventory ni apa? Kad inventory ni apa? Jadi kad inventory ni kita akan rekod setiap urus niaga yang melibatkan pergerakan inventory. Dia digunakan untuk memudahkan peniaga yang menggunakan inventory berkala untuk membuat penilaian inventory akhir. Okey, biasanya dia digunakan oleh peniaga-peniaga yang inventory-nya yang menggunakan sistem inventory berkala. Macam kedai runcit, dia akan sediakan kad inventory untuk rekod setiap urus niaga dia lah yang melibatkan pembelian ataupun jualan barang niaga. Okey. Jadi melalui kad inventory ni, peniaga dapat mengetahui harga kos inventory melalui kad inventory ni lah. Okey. Jadi inventory akhir akan dinilai mengikut nilai terendah antara harga kos dengan harga pasaran. Okey. Macam tu. Okey. Dia akan, lepas dia catat dalam inventory akhir, dia akan tahu amount inventory dia, kuantiti inventory yang tinggal di akhir tempoh perakaunan. After dia tahu tu, dia akan nilai sama ada inventory akhir amount dia tu untuk catat dalam buku penyata
Untuk catat dalam akaun perdagangan tu sama ada dia nak tahu amount nilai dia inventory akhir tu, dia akan compare harga kos dengan harga pasaran. Lepas tu bila dia dah compare harga kos dengan harga pasaran, dia akan ambil harga yang paling rendah. Contoh harga kos paling rendah daripada harga pasaran. Jadi dia ambil harga kos tu darab dengan kuantiti inventory yang kita dapat daripada kita buat kad inventory tu lah. Jadi darab dan kita akan tahu nilai inventory akhir berapa. Ni contoh kad inventory. Jadi ni dia ada bilangan, tarikh, dokumen, nombor dokumen, masuk, kuantiti, harga, amount, keluar kuantiti harga amount, baki kuantiti harga amount. Okey, bilangan ni 1, 2, 3 tu lah. Okey. Tarikh ni tarikh urus niaga tu berlaku. Ingat, kad inventory ni hanya melibatkan atau kita akan catat yang melibatkan pergerakan masuk ataupun keluar inventory sahaja. Bukan kalau contoh kita beli perabot, kita tak catat dalam ni kalau company tu bukan company jual perabot ataupun jual perabot lah. Kalau company tu jual alat tulis, pasti dia beli perabot. Jadi kita tak catat dalam kad inventory ni. Jadi kita akan catat yang melibatkan barang niaga sahaja. Contohnya, kedai jual perabot. Dia kan ada banyak barang dia jual. Macam contoh set meja makan, set katil, lepas tu set sofa. Jadi setiap set sofa kena buka satu kad inventory. Lepas tu set katil kena buka satu kad inventory. Lepas tu set meja makan kena buka satu kad inventory. Jadi setiap barang niaga tu kena ada kad inventory lah. Okey. Dokumen ni, dokumen apa kita refer tu? Contohnya nanti kita tengok contoh. Nombor dokumen ni kita akan ambil daripada dokumen tu lah. Kalau masuk ni kita akan catat kalau kita beli barang niaga lah. Kita akan catat di sebelah ni. Di tempat masuk ni. Kalau keluar ni kalau berlaku jualan. Maknanya inventory tu keluar daripada perniagaan. Okay. Baki ni bila kita, biasanya baki ni kita akan catat ambil daripada last tempoh perakaunan bagi awal tu. Kita catat auto dalam ni, inventory awal catat dalam ni, bagi dia berapa. Lepas tu nanti cikgu tunjuklah macam mana nak kira. Okay, kita tengok ni, menyediakan kad inventory. Tengok soalan boleh refer modul tu. Contoh soalan 3 cikgu tulis, contoh 3. Okay, ni cakap urus niaga berikut diambil daripada perniagaan Puan Hanis yang menjalankan perniagaan kedai perabot di Pasir Gudang. Puan Hanis ingin menghitung inventory akhirnya. Berikut merupakan senarai harga inventory pada 1 Januari dan urus niaga yang terlibat dengan inventory ditunjukkan melalui dokumen-dokumen di bawah. Ni dia bagi ni kad inventory ni. Kad inventory 1 rak pameran, kad inventory 2 kerusi. Okey. Kalau tengok Januari 1 ni, tengok ni baki. Maknanya ni baki awal dia. Baki inventory awal dia. Okey, maknanya kuantiti dia ada 30. Harga. Harga ni adalah harga seunit barang tersebut. Contoh rak pameran tu harga kos seunit. Ni harga dia lah harga kos. Harga beli kita berapa. Untuk catat dalam kad inventory ni sama ada dia masuk ke kita jual contoh. Kita beli 50, mestilah kita jual dengan harga yang lebih tinggi untuk dapatkan keuntungan kan, betul tak? Kalau kita tak jual dengan harga tinggi, maknanya kita tak dapat untung. Jadi untuk kita rekod dalam kad inventory ni, kita still rekod harga ni adalah harga, tengok ni, cikgu ni, benda ni cikgu ni, yang gerak-gerak ni. Okay. Harga tu kita akan still catat dengan harga kos, harga beli. Okay. Kita beli berapa? Contoh kita beli 50. Kita jual 100 harga dia. Tapi kita still tulis 50. Walaupun kita jual 100. Okay. Jadi dia dibagi kuantiti 30, harga 40, amount 13,500. Amount ni darab 30 darab 400, 50. Keluarlah 13,500. Okay, untuk kad inventory 2 kerusi, kuantiti 10, harga RM55 satu dan amount dia RM550. Buat 55 darab dengan 10, 550. Okay, ni dia bagi salinan. Invoice salinan dari perabot Hanis. Ni rak pameran. Okay.
Then dia bagi lagi invoice asal dari nota kredit asal. Lepas tu memo. Okey, kalau perhatikan semua-semua ini adalah melibatkan jualan ataupun belian barang niaga ataupun pulangan barang niaga ataupun ambilan barang niaga. Jadi berdasarkan dokumen perniagaan ni lah awak akan catat ke dalam kad inventory. Okay, jadi kita tengok contoh. Awak tengok ni invoice salinan. Kalau invoice salinan ni apa? Melibatkan apa? Belian ke jualan? Belian ke jualan barang niaga? Belian ke jualan? Jualan. Invoice salinan, jualan. Okey, betul. Dia adalah melibatkan jualan. Jadi, tengok ini cakap dia beli, dia jual rak pameran. Rak pameran. Jumlah RM1350. Okey. Harga dia adalah 450 seunit. Ni harga jual, bukan harga beli. Ingat tu. Unit dia adalah 3. Jadi, dalam kad inventory, contoh tadi kita tengok dia cakap rak pameran. Jadi kita akan catatlah dalam kad inventory rak pameran. Lepas tu tadi adalah jualan. Jadi kalau jualan dia melibatkan keluar. Maknanya inventory tu keluar daripada perniagaan kita. Jadi kita tulislah tarikh. Ini tarikh 2 Januari. Kita tulis 2. Lepas tu dokumen tadi adalah invoice. Tulislah invoice. Okay. Lepas tu nombor dokumen tengok. Nombor dokumen. Ni nombor dokumen ni. Okay. INV 2340. Jadi tulislah INV 2340. Okey. Jadi cikgu cakap kena catat dalam keluar. Jadi tengok kuantiti tadi dijual berapa? Apa ni? Berapa unit? 3. 3. Jadi awak catatlah 3 kuantiti dia. Terbalik ni. Di sini terbaris. 3. Pasal harga, cikgu cakap guna harga kos. Maksudnya dia ni jual sama je. Harga 450, dia beli pun 450. Itulah harga 450. Okay, amount dia darab lah. 450 darab 3 berapa? 450 darab 3. 350. Okay, untuk baki ni kalau setiap urus niaga berlaku tu awak kena kira baki. Januari 2 pasal awak kena kira lah kuantiti baki dia ada. Macam mana nak kira baki? So ni 30. Maknanya dia keluar. Maknanya inventory kita semakin berkurang daripada perniagaan kita. Dia keluar 3. Jadi 30 tolak 3. Dapatlah 27. Maknanya inventory kita ada lagi 27. Maknanya rak pameran dalam perniagaan kita tu, dalam store kita tu ada 27 unit lagi. Okay. Baki tulislah hargalah 450. Okay, amount darablah 450 darab dengan 27. Dapatlah 12150. Okay. Setakat tu faham? 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 Faham. Okay, Ustaz cakap faham. Okay. Tengok ni, invoice. Asal. Kalau asal dia melibatkan apa? Belian ke jualan? Invoice asal. Belian. Belian, okey betul. Belian. Jadi, tengok dia beli apa? Dia beli kerusi. Harga RM55 seunit. Unit dia beli 20. So jumlah tu jumlah. Okey. So kita catatlah dalam kad inventory kerusi. Jadi kita tulis tarikh. Tarikh dia berapa? Januari 5. Tengok ni tarikh ni. Tengok sini tarikh ni. Januari 5. Bila urus niaga tu berlaku? 5. Okey, lepas tu dokumen. Dokumen apa tadi? Invoice. Okey, nombor dokumen. NV partner 85. Okey. Tadi kita cakap beli. Kalau beli kita cakap masuk ke keluar?
Masuk ke keluar? Masuk. Masuk. Okey, pandai masuk. Jadi tulislah kuantiti 20. Harga dia perlu RM55. So amount dia daratlah 20 darat 55, 1,100. Okay. Baki ni kan masuk, maknanya inventory tu bertambah dalam perniagaan. Untuk masuk ni. Kalau keluar ni inventory berkurang. Okay, tengok ni masuk bertambah. Yang gitu. Okay, jadi bertambah. 10, kita ada 10 tadi. So bertambah 20. Jadi kuantiti dia now adalah 30. Darat dah 55. Okey, 30 darat 55 dapatlah 1650. Okey. Okey, kita tengok. Untuk nota kredit, siapa boleh buat nota kredit? Seorang buat, saya kena seorang buat. Kita pasti dulu nota kredit asal. Dia apa? Ni nota kredit asal pulangan apa? Pulangan apa? Belian ke jualan? Belian. Pulangan belian. Belian. Betul, pulangan belian. Jadi tarikh dia cakap 6 Januari, tengok dia pulangkan apa. Dia cakap pulang kerusi, harga RM55, 5 unit. Okay. Jadi nak catat dalam mana ni? Kat inventory apa? Kat inventory kerusi ke pameran? Kerusi. Kerusi, okey, pandai. Okey, tulislah tarikh 6. So tulis apa ni dekat dokumen? Tadi kita tengok dokumen apa? Nota kredit. Okey, so tulis nota kredit. Lepas tu tulislah NK non-book document 235. Okey, kuantiti nak masuk ke keluar? Pulangan belian. Kita beli, lepas tu kita pulangkan balik kepada pembekal kita. Inventory kita semakin bertambah ke semakin berkurang? Inventory semakin bertambah ke semakin berkurang? Berkurang. Okey, berkurang. Kita kena catat keluar ke masuk? Keluar. Betul Amisha, kurang. Kurang. Okey, keluar. Betul. Okey, jadi kuantiti dia kita tulis berapa tadi? Tulis berapa kuantiti? 5. Tengok kuantiti 5. Dia pulangkan berapa tadi? Pulangkan 5 kan? So jadi kuantiti 5. Harga pun 55. Okey, 55 darat 5. 275. Jadi kita ada 275. Okey, jadi berapa kuantiti baki yang tinggal? Ni, nak catat berapa sini? 25. Okey, 25. Harga 55, daratlah 25, darat 55. 1375. Satu lagi, memo. Ni, pengurus telah mengambil sebuah kerusi bernilai RM55 untuk kegunaan sendiri. Tarikh 12 Januari. Okay. Dia ambil barang niaga. So kita catat dalam kad inventory kerusi. So tarikhnya adalah 12. So dokumen memo, terujuk tadi memo. Lepas tu nombor dokumen tak ada. Macam masuk ke keluar tadi kita ambil barang niaga. Masuk ke keluar? Keluar. Keluar 1. Harga 55. So ni pun 55. Okey. Baki dia kuantiti 25 tak ada 1 jadi 24. Okey, ni 55. Okey, 24 darat 55. 1320. Okay. After awak buat ni, pasal setiap semua transaksi tu awak dah masukkan dalam kad inventory yang berkaitan. So kita akan kira jumlah dia. So tarikh 31. Inventory akhir kan, nama lagi akhir. So akhir tempoh perakaunan. Di Januari ada 31 hari bulan. So kita akan tulis jumlah. Awak tulislah jumlah. Kira lah. Tengok ni kuantiti dia sebelum ni. Ni tengok yang ni atas ni. Copy je 27. Okay, tengok harga 450.
Okay, amount 12150. Okay, jadi ni adalah inventory akhir pada harga kos. Pada harga beli, harga kos. Ni inventory akhir pada harga kos. Ni kuantiti inventory kita yang ada, yang tinggal. Untuk rak pameran tu lah. So kita ada 27. Inventory akhir kita last kali untuk rak pameran ada 27 unit. So amount dia adalah RM12150 pada harga kos. Okay. Untuk kerusi, adalah kuantiti 24, harga 55, 1320. Jadi ni adalah kuantiti untuk kerusi yang tinggal. Ya, ni adalah kuantiti akhir kerusi, kuantiti akhir, ingat akhir. Okey. Untuk kerusi. Jadi lepas kita buat ni, kita nak tahu total inventory kita semua berapa. Jadi contoh kalau soalan tu, lepas kita rekod tu, kita akan buat penilaian inventory akhir. Okay, kita akan buat penilaian inventory akhir. Di mana kita akan comparekan harga kos dengan harga pasaran dan kita akan ambilkan harga yang terendah. Contoh soalan ni dia bagi harga pasaran untuk rak pameran ialah RM600 per unit. Dan harga pasaran untuk kerusi ialah RM50 per unit. Jadi kita akan tulis, first kita akan tulis jenis barang. Maksudnya jenis inventory kita apa? So rak pameran. Itulah rak pameran. Rak. Kita tulis rak je. Yang kedua adalah kerusi. Okay. Dia cakap, tengok kuantiti tadi. Berapa yang tinggal ni? Tengok ni kuantiti akhir ni. Jadi kita akan catat yang tu. 27. Untuk rak. Lepas tu untuk kerusi ada 24. Okay, harga kos tadi, harga kos untuk rak 450. Kalau untuk kerusi RM55. Okay, harga pasaran, dia bagi tahu harga pasaran untuk rak ialah 600 per unit. Manakala untuk kerusi adalah RM50 per unit. Jadi, okey adalah jumlah dia. Jumlah ni total semua untuk 27 kerusi ni. Macam mana nak kira? Compare lah antara 450 dengan 600. Mana yang kecil antara 450 dengan 600? Mana yang kecil? 450. Jadi awak ambil lah 450 ni lah. Ambil 450 tu darab dengan 27. Kita ada 27 unit. So dapatlah 12150. Okay. Sama juga dengan kerusi, awak tengok harga pasaran 50, harga kos 55. Kita nak ambil harga pasaran ke harga kos? Ambil harga pasaran ke harga kos? Harga pasaran. Okay, betul. Harga pasaran. Jadi kita ambil 50. Jadi 50 tu darab dengan 24 unit sebab kita ada kerusi 24 unit yang tinggal. Okay, jadi jumlah dia adalah 1200. Jadi ni last ni awak pun tulislah jumlah. Okay, tambahlah 12150 tambah dengan 1200. Dapatlah 13350. Jadi 13350 ni lah ialah nilai inventory akhir yang kita akan ambil dan catat di dalam akaun perdagangan. Okay. So amount ni lah kita ambil. Okay. Kalau dia tak bagi harga pasaran, contohnya dia tak bagi harga pasaran, pasal total je lah harga kos tu berapa, dah nilai inventory akhir dia. Jadi dah macam tu je lah. Okay. After kita buat ni, kita akan transfer dalam journal arm dengan akaun inventory tu. So apa kita catat dalam journal arm dengan akaun inventory? Dalam journal arm, kita akan catat, first kita akan tulislah tarikh dia adalah Januari 31 sebab dia akhir tempoh perakaunan. Okay. Untuk butir, okay kita akan tulis, okay sebelum tu cikgu tanya. Inventory ni asset ke liability ke equity? Asset kan? So asset dia debit, berbagi debit. Tulislah inventory akhir.
Lepas tu debit. Kita debit lah amount dia berapa tadi? 13350. Satu tiga lima kosong. Pair dia ni kita akan tulis akaun perdagangan. Kita catat dalam akaun perdagangan. Okay. So tulislah kredit. Tadi dia ada debit, so nilai kredit lah. Okay, so butiran dia memindahkan inventory akhir ke dalam akaun perdagangan. Sebab tu kita tulis akaun perdagangan. Sebab kita pindahkan dia ke dalam akaun perdagangan. Kan kita sediakan awak perasan ada apa ni? Butir inventory akhir dalam akaun perdagangan tu. Kita dah memindahkan inventory akhir ke dalam akaun perdagangan. Okay. Dia lepas tu kita pun bukalah akaun inventory untuk ledger. Okay, tadi awak tengok ni. Inventory akhir ke debit. Okay, kita catat dalam akaun inventory ni debit ke kredit? Memindahkan buku catatan pertama ke dalam ledger. Inventory ni kita buka akaun inventory. Tengok journal arm tu inventory akhir duduk sebelah debit. So akaun inventory tu kena catat sebelah debit ke sebelah kredit? Sebelah debit lah. Kita tarik tulislah Januari 31. Lepas tu butir ni tulis pair dia. So akaun perdagangan. Okay, amount dia tulislah 13350. Okay. Jadi tutuplah macam biasa tutup. 13350. 13350. Lepas tu carilah baki HB. 13350. Tarikh Januari 31. Sebaki VB. Februari 1. So garis ni garis. Tengok ni saya tutup macam tu. Garis ni. Okay. Cari baki HB. So baki VB ni kita akan bawa untuk next tempo perakaunan dan dia akan menjadi inventory awal untuk next perakaunan. Untuk next tempo perakaunan. Perakaunan baru. Jadi inventory akhir ni kita tak akan masuk dalam imbangan duga. Ingat tu. Tak masukkan dalam imbangan duga. Dia akan masuk ke dalam akaun perdagangan. Untuk penilaian, kita akan buat penilaian sikit. Cakap tu faham ke tak? Faham ke tak apa yang cikgu terangkan? Faham ke tidak? Faham ke tak? Faham. Alif Farhana faham. Yang lain? Faham ke tidak yang lain? Kita tengok. Okey. Jadi cikgu akan buat ni. Okey, faham. Okay. Siapa yang nama yang keluar akan kena buat soalan satu. Okey, Alia Wahida. Alia Wahida, ada tadi Alia Wahida? Alia Wahida, try jawab. Baca soalan dulu ke cikgu? Yes, baca soalan dulu. Berikut ialah petikan inventory bagi meja. Berapakah Y? B. Berapa Y? 4,200. Macam mana awak dapat? 120 darab 35. Y. Y sini Y sini. Jawab ya tak ada betul. Berapakah Y? Y ni sini. Jadi dia ada baki dia 120. Lepas tu yang ada masuk 40. Jadi awak kena tambahlah 120 tambah 40. Dapat berapa? 120 tambah 40 dapat berapa? 160.
Tu baki untuk tu 160. Jadi ni dia keluar pula 19. 160 darab 19 berapa? 141. Okay, jadi saya goyak harga kos. Jadi kita ambil je lah harga ni. Dia bagi harga 35. Darab 35. Jadi 141 darab 35. Depan dia adalah 935. okey, RM4935 ni. Ini jawapan dia. Okey, next. Nombor 2. Kasih Alia. Okay. 2 kita tengok siapa. Nurin Jazlina. Jazlin ke Jazlina? Jazlina. Okay, Nurin. Jawab soalan 2. Baca soalan dulu. Maklumat berikut diperoleh daripada buku perniagaan Kedai Robert Anis pada akhir tempoh perakaunan. Berapakah nilai inventory akhir? Okey, berapa nilai inventory akhir? Berapa? First I'll compare dulu mana yang rendah. 6,950. Berapa saya tak dengar? Cikgu. A. Okey, betul. A. Jadi macam mana awak dapat A? Dia darab. Maksudnya kita tengok first darab buku ni mana yang paling rendah. Jadi 250 paling rendah. Okey, darab dia dengan 25. Lepas tu tambah dengan RM20 darab dengan 35. Dapat RM6950. Itu adalah nilai inventory akhir. Okey, next. Soalan 3. Okey, Husna Atira. Akasha. Okey, Akasha ada. Jawab Akasha soalan 3. Baca soalan, lepas tu bagi tahu jawapan. Debit apa, kredit apa? Siapa kalau tak tahu jawapan, baca soalan. Akasha? 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 Fatin lah Fatin. Fatin Syirah. Farah Amisha lah Farah Amisha. Ada Farah Amisha. Ingat nama Farah Amisha ni. Farah Amisha A. Farah Amisha kata A. Okey, betul. Jawapan dia adalah A. Antara yang berikut manakah merupakan catatan bergu bagi merekodkan inventory akhir. Jawapan dia adalah A. Debit inventory, credit account perdagangan. Okey, next. Okay. Pada 30 Jun 2020, mau saya baca soalan pula. Okay, remove. Yang lain. Syada. Khairul tak ya, Syada. Syada. Try jawab soalan 4. Baca soalan, lepas tu bagi tahu jawapan. Ni baru masuk je. Yang D tu ke apa cikgu? Sekejap. D tu ni. B kot. Kau bukan? Okey, betul. B jawapan dia. Jadi kita akan ambil nilai terendah. Sebab kes cikgu ayat kita kena ambil nilai terendah. Jadi untuk ni kita compare. Harga kos dia cakap 12,500. Lepas tu harga pasaran 18,300. Jadi kita akan ambil harga 12,500. Jadi debit inventory akhir, kredit adalah akaun perdagangan. Jawapan dia adalah B. Okey, betul. Okey, next. Soalan 5. Try rekodkan urus niaga berikut dalam kad inventory. Okey, cikgu nak sorry tolong rekod. Alia Farhana. Itulah Alia Farhana Pak Pi sorry, Alia Farhana Pak Di sorry. Dua-dua. So, Alia Farhana Pak Pi dulu. Okey, ni apa salinan ni rekod mana?
Yang nota kredit ni, nak rekod mana nota kredit ni? Kat inventory mana? Nota kredit asal. Dia melibatkan pulangan apa? Pulangan belian. Jadi tengok dia pulangan belian kasut sukan. Jadi kita akan rekod dekat kad inventory kasut sukan. So tulislah kasut sukan. Lepas tu kita catat pulangan belian. Catat masuk ke keluar pulangan belian. Masuk ke keluar? Sekali lagi. Saya tak dengar. Masuk. Pulangan belian. Maknanya kita hantar balik barang tu ke orang lain. Okay, kita hantar balik barang itu kepada pembekal. Kita return barang tu kepada pembekal. Maknanya barang tu tak ada dengan kita. Maknanya inventory tu semakin berkurang. Jadi kita akan catat di sebelah keluar. Okay, kuantiti tu tulislah kuantiti dia berapa. Okay. Okay. Satu lagi. Siti Alia satu lagi. Memo. Catat dalam apa? Kat inventory apa? Kasut sukan. Okey, kasut sukan. Nak catat keluar ke masuk? Keluar ke masuk? Keluar. Okey, betul. Jadi kita akan catat keluar sebab dia ambil sepasang kasut. Okey. Jadi untuk ni tengok ni, kalau dia bagi ni adalah baki awal dia lah, inventory awal dia. Jadi kita akan catat dekat baki, masukkan je. Dekat, kalau kat inventory sukan maksudlah untuk kasut sukan ni masuk kat inventory kat inventory kasut sukan, manakala untuk kasut kulit ni masukkan untuk inventory kasut kulit. Okay. Jadi tu sahaja untuk kelas kita hari ini. Jadi cikgu nak seorang buat kesimpulan. Menyediakan kad inventory. Okay, betul. Jadi hari ini kita telah menyediakan kad inventory. Lepas kita mengira nilai inventory akhir. Dan kita telah post ataupun rekodkan ke dalam timbangan Al-Laija dengan jurnal. Jadi itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Terima kasih kerana telah hadir. Jadi untuk homework, cikgu nak kamu buat soalan modul untuk subtopik 6.2. Ada yang soalan Cik Amelia tu yang tak ada nombor soalan, dia tulis soalan saja. Cikgu nak kamu buat soalan tu dan hantar hari Sabtu. Okay? Itu sahaja untuk kelas kita hari ini. Terima kasih kerana hadir. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, sama.